Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa sukhrina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil khususan sumail walidina walidikum masyayikhina wa masyayikhikum amwatina walidikum wa ila rahmi jami'il kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Semulakan musi ahli jutaan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah yang dimuliakan Allah, tuan-tuan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang oleh Allah walaupun masih dalam keadaan PKPP. Tahniahlah tuan-tuannya kerana masih istiqamah untuk datang pergi masjid, ya, kerana masjid ini merupakan sebaik-baik tempat di atas muka bumi dan tuan-tuan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Tuan-tuan, kita kalau istilah dipilih ni tuan-tuan, macam kita kena cabutan bertuah. Ada tuan-tuan yang pernah kena cabutan bertuah? Orang cabut nombor, tiba-tiba dapat. Dia untung betul kalau orang dapat ni tuan-tuan. Ada kami dulu kat pejabat buat cabutan itu, cabut tu, hadiah dia apa tuan-tuan? Hadiah dia peti ais, mesin basuh. Jadi bayangkan sukanya, gembiranya dia bila dapat hadiah tu. Bayangkan kalau kita macam itulah, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang pilih kita untuk kita hadir. Maka benda tu sepatutnya perkara yang sangat menggembirakan kita tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini, mungkin malam ini kita kuliah saya yang terakhir untuk bulan tahun 2020 lah tuan-tuan. Tahun 2020 ini mungkin kita yang terakhir lah insya-Allah. Kalau ikut jangkaan asal sepatutnya setahun ini 24 kali lah kita buat kan. Sebab sebulan 2 kali. Tapi oleh kerana kita menghadapi satu keadaan yang kita tidak pernah jangkakan, ya, kita mungkin ada hanya 7 atau 8 kali sahaja kuliah kita pada malam ini. Iaitu tuan-tuan, yang kuliah saya menggunakan kitab yang namanya Kitab Al-Azkar dari Imam An-Nawawi. Imam Nawawi juga penulis yang sama, pengarang yang sama pada kitab Riyadhus Salihin yang tuan-tuan juga ada pengajian padanya. Tapi cuma kitab Riyadhus Salihin lebih berbentuk kepada mempelajari tentang adab dan akhlak dan sebagainya. Tetapi kitab Al-Azkar lebih kepada bentuk zikir-zikir dan doa-doa yang ada lebih kurang 1600 hadis di dalamnya, dan sebahagian ada yang ada di dalam kitab Riyadhus Salihin juga, yang hadis-hadis itu terutama pada tajuk-tajuk yang awal dan tajuk-tajuk yang akhir, iaitu tajuk yang berkaitan dengan niat dan tajuk yang berkaitan dengan istighfar contohnya. So itu di situ ada, sebab dia pengarang yang sama, cuma ada sebahagian bab-bab yang lain lebih kepada bab kita melihat zikir-zikir, ya tuan-tuan. Mungkin oleh kerana dari peringkat awal juga dalam pengajian kitab ini saya dah maklumkan kepada tuan-tuan bahawa saya hanya membuat cuplikan-cuplikan. Maksudnya kita tebuk-tebuk bergantung kepada ni kita buat begitu. Tetapi nanti kalau tuan-tuan ada kitab Al-Azkar, kata ulama tuan-tuan, antara kata-kata ulama, juallah rumahmu, belilah kitab Al-Azkar. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Hebatnya kitab ini, supaya digalakkan supaya kita beli, sampai kepada kita kalau boleh jual rumah kita.
Gitu dia tulis dalam, kalau kitab yang, kalau kitab ini yang versi yang ini memang ada ditulis kat belakang tu, juallah rumah, belilah kitab Al-Azkar, kata ulama. Begitu. Jadi tuan-tuan, maknanya mungkin ada azam sedikit lah tahun 2021 nanti. So kalau boleh adalah beli sikit. Dia harga dia tak mahal sangat, ada lebih kurang RM60 je tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan yang top up pakai, mana ada orang pakai ini sekarang tuan-tuan, mana ada pakai top up lagi kan. RM60 tu insya-Allah boleh lah. Boleh tuan-tuan ya. Ataupun mungkin masjid boleh, ada setengah masjid yang tempat saya buat ni, ada masjid sediakan dalam 10 kopi macam tu, ataupun 5 kopi cukup lah untuk mana-mana jemaah yang ada yang nak infak dan sebagainya, contoh pulang pada tuan-tuan ya. Jadi sebabnya begini, kalau kita lihat apa pentingnya zikir dan doa ni, sebab zikir dan doa ni, apa beza antara zikir dengan doa tu? Kita tengok, cuba kita tengok ya. Zikir, kalau kita tengok pada bahasa, zikir tu maksudnya sebut ataupun ingat ya. Sebut ataupun ingat. Biasanya kebanyakan kita kalau kita berdoa, memang itu sebahagiannya adalah zikir. Ya, doa kita sebab kita kepada Allah SWT ya, sebab tu kita berdoa itu memang sebahagiannya zikir. Dan zikir-zikir adalah antara sebutan-sebutan ataupun perkara yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah juga ya, kebesaran Allah. So tanda-tanda kebesaran Allah kadang-kadang membuatkan kita kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sebabnya ada zikir. Tetapi ada zikir-zikir yang khusus ya, zikir-zikir yang khusus yang diajarkan oleh Nabi ataupun dibaca oleh para sahabat, ditakrir, diiyakan oleh Nabi dan menjadi catatan dalam hadis untuk kita sama-sama amalkan. So itu tuan-tuan, bila kita umur dah meningkat ni, antara salah satu keazaman kita seharusnya ya, untuk kita jadikan diri kita menambahkan ilmu yang ada tentang zikir-zikir supaya hidup ini penuh dengan zikir, ingat kita kepada Allah sentiasa. Maknanya ada laluan untuk kita ataupun ada cara untuk kita sentiasa mengingati Allah SWT dalam apa keadaan sekalipun. Kalau di masjid-masjid lain dalam minggu ni, saya kebanyakannya saya buat audit sikit tuan-tuan ya. Buat audit maknanya buat pendengaran semula lah, untuk kita buat bacaan zikir-zikir daripada kita buka mata sampai kita tutup mata. Maksudnya daripada itu yang diajar, mana dia berbuka sampai tutup. Tapi oleh kerana tuan-tuan kita tak melalui lagi fasa ini, jadi kita tak buat lagi lah. Auditnya belum dibuat lah. Jadi oleh kerana lagi baru, jarang ada orang baru-baru kena terus audit ya. Kalau misalnya dia dalam company pun jarang. Biasanya orang dah yang mungkin dah establish sikit, dah apa dia punya perjalanannya, baru kena audit. Audit ni kalau kita tengok istilah audit, kalau dalam bahasa Latin, asal perkataan bahasa Latin, audit bermaksud dengar. Sebab tu ada perkataan audio kan, audio visual kan. Maksudnya audio tu kita dengarkan semula. Itu istilah paling basic lah kalau kita nak tahu pasal audit ni. Mungkin ada tuan-tuan yang kerja jabatan audit mungkin lebih faham di situ. Tapi mungkin oleh kerana kita lagi awal, jadi kita tak buatlah dulu audit tu. Jadi sebab tu kita mungkin akan teruskan kepada pengajian. Maknanya audit tu saya biasanya kita akan buat semakkan semula, senarai semak apa yang telah kita lalui. Ada setengah masjid memang dah 5 tahun kita buat. Kalau di Semariang Batu tuan-tuan, kalau jiran kita sana tu, biasanya itu saya rasa dah hampir 5 tahun dah kita mengaji kitab itu. Di Kudir pun sama, saya rasa Kudir pun dah hampir 4 tahun So itu. Jadi kita cuba untuk kita ulang kaji beberapa zikir. Dia zikir ni soalnya kita tahu ke tidak soalnya kita hafal ke tidak. Tahu, hafal, amal. Dia maknanya tahu tu ada ilmu lah, ilmu. Itulah di mana datangnya hidayah dan taufik tuan-tuan ya. Hidayah dengan taufik. Supaya kita ilmu Allah bagi, hidayah tu dapat. Ya, tentang contohnya doa masuk masjid kan. Masuk masjid kita tahu ada doa masuk masjid. Itu hidayah. Tapi taufik dia ialah kekuatan untuk kita melaksanakan. Itulah taufik. Sebab tu kita minta kedua-duanya sekali. Hidayah dan taufik ni Allah bagi seiringan. Bukan setakat hidayah sahaja, maknanya setakat ilmu saja ada. Tetapi kita lalu kita lupa untuk mengamalkannya. Maknanya tak ada taufik di situ. Jadi kita nak kedua-duanya sekali Allah bagi. Hidayah dan taufik ni kena seiringan. Jadi maknanya kita kalau kita dapat ilmu tu, kita sentiasa nak amalkan. Dia bukan soal setakat ngapal aja tu, tak ada hafal. Tapi kalau tahu kita baca doa masuk masjid, tahu doa naik kenderaan, tahu baca sik. Lalu persoalannya dia baca sik. Yang tu kan. Jadi kita persoalan itu yang kita nak supaya hidayah dan taufik itu kita sama-sama kita lihat. Tu kan ya. Jadi mungkin pada malam ini, sebab tu macam saya katakan tadi, zikir tu ada, kebanyakan zikir ni sunat tu ya. Zikir tu sunat, perkara yang sunat. Tapi ada zikir sebutan-sebutan macam saya kata tadi, dari segi bahasa sebut ataupun ingat. Ada sebutan-sebutan yang wajib, yang mesti disebut ya, zikir yang wajib. Di mana? Bila kita solat. Suatu kita bila kita solat, ada sebutan-sebutan yang wajib, yang bahkan dia menjadi rukun kan. Contoh sebutan bacaan Al-Fatihah tuan-tuan ya.
bacaan Al-Fatihah. Maka sebab itu menjadi satu zikir ataupun sebutan yang wajib untuk kita baca. Bahkan Fatihah itu kena dijaga dari segi susun katanya, dari segi maknanya, dari segi tajwidnya dan sebagainya untuk kita supaya kita mendapat sempurna Fatihah tersebut. Ya, sebab dia menjadi satu rukun, kita panggil rukun qauli, maknanya rukun sebutan ataupun rukun perkataan, rukun sebutan, maka kita sebut begitu. Jadi malam ni mungkin saya nak laju sikit, kita tengok kepada sebutan-sebutan zikir-zikir yang ada di dalam solat, tuan-tuan ya. Tengoklah, kalau boleh habislah mesti dapat, sebab kita ada masa tak panjang. Kita tengok contoh kita tengok pada kalau dalam solat, sebab dia ada satu bab, maknanya zikir-zikir di dalam solat, tuan-tuan ya. Zikir-zikir di dalam solat ataupun kitab yang menunjukkan tentang bab solat bab solat. Kalau kita lihat takbiratul ihram yang pertama lah, kita perlu ketahui bahawa ini bukan ni ada disclaimer sikit kat depan ni, ada crawler ni, disclaimer ni. Kalau dia live sekarang ni, disclaimer, tuan-tuan. Disclaimer maksudnya kelas pengajian ini bukan pengajian fiqh dan kelas pengajian ini bukan pengajian Al-Quran. Nanti Ustaz Syed Abdullah marah saya nanti kan, dia punya pengajian nanti saya take over kan. Tapi nanti kita akan sebut sedikit mungkin tentang tahsin, tuan-tuan, untuk pembagusan, memperbaiki bacaan terutamanya Al-Fatihah. Mungkin kalau saya boleh masuk kat situlah ya. Baik, kita tengok dari segi, mungkin sebab kita tak boleh lari daripada perkaitan persoalan fiqh juga ya, daripada fiqh dalam arti kata bila kita menceritakan tentang solat, maka kita tidak boleh lari daripada tersebut ya. Cuma yang diberi penekanan dalam kitab Al-Azkar adalah lebih kepada sebutannya. Ya, sebutannya. Sebab tu Al-Azkar ni himpunan zikir-zikir ataupun himpunan sebutan-sebutan yang perlu kita fahami di situ. Dia solat tak sah kalau kita tanpa takbiratul ihram, tuan-tuan ya. Baik solat tu wajib ataupun solat sunat. Dan menurut Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama, takbiratul ihram adalah salah satu daripada rukun solat ya. Maknanya kita perlu diketahui bahawa lafaz takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar, atau dengan lafaz Allahul Akbar boleh juga, tetapi kedua-dua lafaz itu boleh digunakan menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan imam yang lain. Cuma secara masyhurnya yang kita biasanya sebut adalah Allahu Akbar. Dan mazhab Imam Malik melarang penggunaan lafaz yang kedua, iaitu Allah ada Al-Akbar kat situ. So, biasanya kita menyebutnya sebagaimana sebutan Allahu Akbar, tuan-tuan ya. Dan takbiratul ihram tidak boleh dilakukan dengan selain daripada kedua-dua lafaz di atas. Contoh, kita menggunakan perkataan seperti nama-nama Allah yang lain, contohnya Allahul Azim, Allahur Rahman, Allahu apa sajalah yang kita kaitkan. Maksudnya tidak ada sebutan-sebutan itu untuk takbiratul ihram. Dia mesti Allahu Akbar ya. Itu sebutan-sebutannya. Dan berapa jangka masa kita menyebut perkataan Allahu Akbar itu, dia ada, bukanlah jaga masa dalam arti kata mesti ada timing, mau dipasang stopwatch panjang lah, ataupun ada agak-agak bila angkat tangan tu boleh sempat ada silat dan sebagainya ke? Ada kan contoh Allah pergi jalan sana sini kan, adakah begitu, ada tempoh masa? So sekadar yang kita tahu bahawa di dalam itu ada disertakan dengan niat kan. So itu kita niat pula ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Ni saya tak nak detailkan sebab saya nak kepada sebutan tadi. Maka sebutannya adalah Allahu Akbar. Ataupun kalau rasa nak panjang sedikit, mungkin kita sebut Allahu Akbar. Begitulah tuan-tuan ya. Maka itu disebutkan begitulah, maknanya antara sebutan-sebutan itu. Baik, kemudian selepas takbiratul ihram ialah ucapan selepas takbiratul ihram adalah doa iftitah lah tuan-tuan ya. Iaitu doa iftitah ini, doa iftitah ada banyak versi sebenarnya, ada banyak bacaan, ada banyak cara, ada banyak bacaan. Yang paling popular yang kita baca, yang tuan-tuan bacalah, ia bermula daripada Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampailah la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, sampai situ tuan-tuan ya, yang kebanyakan kita baca. Sebenarnya ada versi-versi yang lain, ada bacaan-bacaan yang lain, termasuklah menyebutnya sampai wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada baca lagi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka sampai habis. Ataupun membaca, kalau riwayat Sayyidina Umar, membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu yang paling pendek, antara yang pendek boleh dibaca tuan-tuan ya. Maknanya membaca itu subhanakallahumma, daripada riwayat Sayyidatina Aisyah pun begitu juga ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk.
Ini kalau tuan-tuan yang ada dah pernah mengaji mungkin pernah dengar lah. Ini maksudnya doa iftitah. Ada juga bacaan yang macam tu. Okey. So memang ada tuan-tuan. So ada bacaan-bacaan begitu. Ataupun dalam Sunan Baihaqi daripada Sayyidina Ali, ada juga bacaan yang Nabi sebut, la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa 'allimtu su'an faghfirli innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya, sampai habis. Ya, maknanya sebelum tu ada doa-doa dia. Sebab tu dinamakan doa iftitah. Maknanya baca doa pembukaan. Jadi maknanya doa pembukaan itu suatu doa yang boleh dibaca. Tapi di dalam sini, dalam Imam An-Nawawi, dia menyatakan kalau hukum doa iftitah ini adalah inilah zikir-zikirnya, ya, doa iftitah tersebut. Maknanya ada berbagai versi yang ada, ya tuan-tuan, ada berbagai versi yang ada. Kalau orang tu solat sendirian, ya, dan juga imam, kalau dia imam dan diizinkan oleh makmumnya, maknanya makmumnya pun tahu ada bacaan-bacaan lain selain daripada bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira tadi, dia boleh menggabungkan semua bacaan itu. Kalau makmum mengizinkan lah. Takut makmum ya, lama juga nak baca Fatihah tu. Lama dah aku tunggu katanya daripada tadi ya. Lambat juga nak baca. Lambatnya baca kata. Sebab makmum tak tahu. Kalau makmum jenis yang tahu, ada ilmu, dia tahu bahawa rupanya boleh dianjurkan menggabungkan semuanya jika diizinkan oleh makmumnya. Boleh menggabungkan semuanya. Maksudnya semua tadi yang la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi. Sebabnya doa tuan-tuan, dia doa. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kalau yang boleh saya sebut yang pendek ni tadi kan, yang pendek ni subhanakallahumma wa bihamdika, maksud dia maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, wa bihamdika, wa tabarakasmuka, dan maha tinggi ataupun maha barakah keagunganmu, wa ta'ala jadduka, keagunganmu, dan tiada Tuhan, wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan yang patut disembah selainmu. So maksudnya kita ada bacaan-bacaan tersebut. Ini antara bacaan itulah maksudnya. Jadi ini antaranya tuan-tuan, iaitu apabila para makmum tadi mengizinkan, macam saya kata tadi, maka salah satunya sahaja. Apabila makmum tidak mengizinkan, maka bacalah salah satu daripadanya. Jadi kalau nak cepat, baca yang subhanakallahumma tuan-tuan. Baca cepat sikit. Ya, macam kadang-kadang ada imam kalau makmum tak tahu, Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum belum habis la syarikalahu, tapi imam dah baca Fatihah kan. Sebabnya mungkin imam membaca yang paling pendek. Versi yang paling pendek. Jadi tuan-tuan, kalau kita mempelajari, maksudnya kita fahamlah. So rupanya ada zikir atau sebut-sebutan ini, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi bukan macam kunut lah tuan-tuan. Bila suruh kunut panjang, kunut pendek, kunut. Bukan yang itulah, bukan yang itu tuan-tuan ya. Jadi ini sebutan-sebutan tersebut ya, antaranya. Dia sebenarnya ini saya nak, sebab saya nak go through panjang cepat sikit, sebab tu saya saya pergi laju sikit lah tuan-tuan ya. Sebab nanti kalau insya-Allah, kalau kita masing-masing tuan-tuan ada kitab, insya-Allah kita akan boleh pergi detail one by one. Kita tengok one by one ya. Selepas itu dalam solat kita membaca ta'awuz, iaitu membaca auzubillahi minasyaitanirrajim ya. Kita baca auzubillah. Ni tuan-tuan, kita membaca auzubillah. Para ulama sependapat bahawa hukum bacaan ta'awuz, iaitu selepas doa iftitah, itu sunat. Kalau boleh kita membaca auzubillah tuan-tuan sebelum kita memulakan membaca. Sebab membaca selepas tu kita membaca Al-Quran, Fatihah contohnya, ataupun membaca surah. Sebab Allah sebut fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Maknanya kalau kita nak baca Quran, maka hendaklah kita terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Kita mohon. Maknanya itu kalau kita nak memulakan bacaan Al-Quran. Kebanyakan ulama ya, maksudnya apabila ingin membaca Al-Quran, kita memulakan dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya tuan-tuan ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dalam riwayat lain disebutkan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitanir rajim. Namun yang masyhur dan dipilih ialah pada bacaan yang pertama, kata Imam An-Nawawi ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey. Dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Baihaqi dan lain-lain, sebelum Nabi memulakan bacaan Al-Quran di dalam solat, baginda mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi, iaitu aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, daripada tiupannya dan daripada bisikannya. Itu pun ada juga yang Nabi menyebutkannya sedemikian. Tapi yang bacaan yang paling biasa kita sebut adalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Okay, itu sunat tuan-tuan ya. Kemudian selepas kita membaca auzubillah, maka kita pun membaca, baik hukumnya sekali lagi kita kata sunat bukan wajib ya. Tak berdosa sekiranya ditinggalkan, dan solat kita pun tak terbatal sama ada secara sengaja ataupun tidak. Tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan hukum ini merangkumi solat fardu ataupun solat sunat. Makanya kita boleh sama ada nak baca ataupun tidak, namanya sunat. Tapi kalau dah nama sunatnya tuan-tuan, kalau boleh dalam sembahyang, sunat-sunat pun kita kerjakan, lebih baik, itu lebih baik kan, insya-Allah. Baik. Kalau nak kata tentang auzubillah ni tuan-tuan, iaitu ta'awuz, kesempurnaan hukum-hukum isti'azah ini, iaitu para ulama sepakat bahawa bacaan ta'awuz itu sunat dibaca ketika rakaat pertama ya. Sekiranya tidak dibaca pada rakaat pertama, dibaca pula pada rakaat yang kedua. Jika tidak dibaca juga, bacalah pada rakaat seterusnya, terutama bagi tuan-tuan yang nak baca Fatihah. Maksudnya aula dia membaca auzubillah pada rakaat yang pertama ya. Tapi kalau tuan-tuan nak baca terus rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat pun boleh, kalau kita isyak nanti kan contohnya. Tapi yang aula, yang utama boleh dibaca pada rakaat yang pertama. Kalau tertinggal, baca rakaat yang kedua. Itu ya, begitu. Ini dari segi itulah. Saya tak nak masuk kepada yang dia punya tu. Sekali lagi ada disclaimer kat bawah ni, the crawler, ini bukan kelas pengajian fiqah. Okay. Kalau orang fikir saya ngajar fiqah, sebab saya nak sebut tentang al-azkar ni ataupun zikir dia tu ya. Baik. Kemudian selepas itu ialah kita bila membaca Fatihah ya tuan-tuan, bila membaca Fatihah. Yang mungkin ni kita sedikit detail saya nak buat pendetailan sedikit membaca Fatihah, kerana kita perlu tahu bahawa hukum membaca Fatihah ini wajib di dalam solat ya, wajib berdasarkan dalil-dalil yang pernah kita tahu dan kita pelajari lah. Saya rasa pun tuan-tuan pun ada kelas pengajian Al-Quran ya. Ustaz saya ada kan, ada kelas pengajian kan, hari apa? Hari apa? Selasa, Ahad malam Isnin, malam esok. Ada. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi berapa ramai tuan-tuan yang semenjak ustaz saya bertugas di sini yang minta ustaz saya tasmi' tuan-tuan bacaan Fatihah. Ustaz cuba dengar lok kami baca Fatihah, betul sih? Ada tak ustaz? Ada orang sih siapa-siapa yang minta ditasmi'? Ada, alhamdulillah, mana ada, tahniah jemaah masjid tu. Jadi tuan-tuan, kita ni gini ya, kalau kita ada guru-guru Al-Quran yang kita tahu mereka ini qari dan sebagainya, maka kalau boleh kita ni kena sentiasa buat ulang kaji supaya disemak, ditasmi' bacaan kita, diperdengarkan bacaan, terutama bacaan Fatihah kita. Alhamdulillah saya pun berkesempatan bila hari itu Imam Mustafa daripada Palestin datang. Imam Palestin ni, saya ingat 2016 ya dia datang. Waktu itu dia jadi imam tarawih di hampir banyak masjid di Kuching ni. Salah satunya imam di Gita pun ada. Kemudian di beberapa masjid lagi, waktu itu 2016. Dia ni hafaz Al-Quran pada usia 13 tahun tuan-tuan. Bayangkan negara perang, tapi boleh hafaz Al-Quran 30 juzuk pada umur 13 tahun. Waktu ya negara Palestin, kita tahulah Palestin perang kan. Tapi bila saya ada peluang begitu, so saya berminta dia tasmi'. Waktu itu saya sudah jadi pengarah Pusat Islam Unimas tahun ketiga ke tahun keempat waktu itu. Waktu zaman awal-awal saya duduk di Pusat Islam Unimas ni, kami tak ramai. So jadi yang biasa selalu kalau jadi imam tu memang saya pun selalu jadi imam. Maksudnya kita memang selalu jadi imam. So bikin itu dah banyak ustaz-ustaz, okey lah. So saya dah boleh duduk di pejabat lah, kerja relax, tinggal sain-sain aja lah. Jadi lagi imam. Dulu kerja bila kita nama jadi pengarah juga, tetapi jadi imam pun imam juga. Time sembahyang kita jadi imam kan. Tuan-tuan pernah pergi Masjid Unimas Pusat Islam? Siapa saya pernah pergi? Boleh muat 4,000 orang masjid. Kalau yang ada, Haji Haris pernah lah, banyak kali dah pergi kan. Baik tuan-tuan ya, jadi itu kita minta dia semak tasmi' bacaan. Jadi ni kita kena faham bahawa Fatihah itu suatu perkara yang wajib ya, kita baca. Kerana Nabi menyebut dalam Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan apa, la solata illa bi fatihatil kitab. Tak ada solat ataupun solat tu tak sah kalau kita tak membaca Fatihah. Dan wajib kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita mungkin boleh mulakan satu persatu ya tuan-tuan. Ingat sekali lagi ada disclaimer kat depan tu. Tu bukan kelas tajwid. Okey ya tuan-tuan, saya nak bagi makluman awal ni, terutama kepada tuan-tuan yang mungkin tengok live ni kan. Tengok live ni, tu bukan kelas pengajian Al-Quran, bukan kelas tajwid ya. Tetapi kita nak, oleh kerana dah kedung kita cerita pasal zikir, salah satunya adalah sebutan-sebutan di dalam solat, maka kita cuba buat sedikit tahsin lah tuan ya, untuk penambahbaikan. Fatihah tuan-tuan ada 141 huruf dalam Fatihah. Dan dalam Fatihah ini ada 14 tempat yang kita panggil sebagai 14 tasydid, sabdu. Ada 14 sabdu dan mesti dibunyikan semua. Kalau tertinggal satu,
maka dia dah dikira ada kesalahan dalam kita membaca Fatihah tersebut, ya. Sebab tu dia 141 ada 14 tasydid, 14 berjumlah 14, tasydidnya ada 14, dan 3 dalam bacaan basmalah saja ada 3 kali, dah 3 tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 kat situ. Maka di situ kita kena lihat contohnya. Baik, kita lihat pada sebutan bismillah contohnya tuan-tuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok di situ, ya. Kebanyakan kita bila baca Fatihah lah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Di mana tertinggal? Huruf ba-nya tertinggal, tuan-tuan. Jadi ba tertinggal, dia jadi Bismillah. Dah tertinggal satu huruf, kan? Baca lah Fatihah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ini Bismillah, jadi bukan Bismillah. Maka kita kena membaca huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ba jangan ditinggalkan. Bahkan kebanyakan kadang-kadang kita orang Melayu especially, jangan madah aku Iban, aku Baidayuh, terlepas aku katanya. Bukanlah istilahnya kita lah, maksudnya kita ni tuan-tuan, ya. Siapa, masyarakat kita ni kalau disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, kan kebanyakan kita kadang-kadang membunyikan nir. Ni saya kebanyakan ramai orang yang jadi nur. Bismillahirrahmanirrahim, jadi bunyi macam ke depan, ya. Nurrahim, Nirrahmanirrahim, jadi macam arwah. Dah macam arwah, tuan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, bukan muncung, ya tuan-tuan. Itu maknanya kita kena jaga di situ. Sebab kadang-kadang bila kita membaca terlalu laju, maka nanti kita ada tendensi, ada kecenderungan untuk membacanya macam bunyi ke depan, kita memuncungkan Bismillahirrahmanirrahim, kan macam tu. Ini pun kita kena ni tuan-tuan, ya. Sekali lagi ada disclaimer kat depan ni, ini bukan kelas tajwid. Okey tuan, ya. Baik. Sebab nak sebut yang betul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai juga orang kadang-kadang dia membaca rahim yang belakang tu disabdukan. Bagaimana disabdukan? Dia jadi Bismillahirrahmanirrahim, rahim. Dia sepatutnya rahim. Dia tidak ada sabdu kat situ. Tuan-tuan, maka itulah. Sebab itu kita tengok di situlah. Itu antara sebutan-sebutan. Masa kita tak panjang, okey. So kalau contoh macam hujung tu wan arid li sukun namanya, kan. Dia ada waqaf. Kalau waqaf ni ada 4 jenis. Biasanya kita wakaf tu wakaf ikhtiari, tuan-tuan, waktu di belakang dia macam contohnya kita nak pilih 2, 4 ataupun 6, kita pilih nak mana. Jadi kalau kita baca wakaf 2, kita baca mad arid dia sukun dia 2, maknanya rahim, maka yang lain pun semua akan mengikuti juga rahim, dua harakah, ya, 2 harakat, tuan-tuan, ya. Baik. Itu pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, dibaca ada sedikit singit, ya. Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah. Bunyi macam sedap. Alhamdulillah. Dia jadi Jadi ada kesilapan juga. Ya kan, bila kita terlalu laju gila. Ya, sebab ya tuan-tuan, kita nak driving naik motor, kan jangan terus terpress terus gear 5, gear 4. Mestilah gear 1 dulu. Jadi jadi slow and steady. Ya tuan-tuan. Jadi alhamdulillah. Satu, ya, alif lam ha. Maksud dibaca dengan ha, bukan ha. Alhamdulillah, dia bukan alhamdulillah, tetapi alhamdulillah. Ini kena dijagalah huruf ini, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Du ya tuan-tuan. Sebutan du ni dal, huruf dal mesti macam kita sebut dodol. Makan apa tak? Makan dodol. Itu. Jadi itu. Jangan bukan alhamdu. Yang itu kalau alhamdu itu Jawa. Itu alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu Jawa, tuan-tuan. Memang confirm Jawa. Kan siratal ladzina ngamta alaihim, ngam tu, dan bab ngam tu. Jadi sebab orang Jawa dia punya sebutan huruf dia susah nak sebut ain. Dia jadi nga. Dulu-dululah. Zaman saya kecil-kecil biasa kalau dengar kadang bunyi macam tu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunyi nga dia. Ya kan?
Ni sebab saya jauh. Lidah Jawa tu ada lain sikit gitu. Jadi tu dah. Baik ni. Dia alhamdu. Kena lembut sahaja bunyinya. Maka kalau kita nak betul-betul perhatikan, dia do tu hujung lidah kita berada di di tersentuh akar gigi. Sekali lagi tuan-tuan, ini bukan kelas tajwid, tuan-tuan. Saya cuma nak nyebut aja. Ya tuan, nanti Ustaz Said marah dengan saya tahu. Weh, kata. Alhamdulillah tu ya kat belakang gigi. Ini semua kaedah sajalah, maknanya kalau kita nak pendekatan saja. Sebenarnya dalam pembacaan ni yang penting adalah bila didengar fasih lah kita maksudnya tuan-tuan ya. Janganlah tuan-tuan susah hati. Allah macam ni aku baca tu dah silap kata silapkah aku baca tu. Dia sebenarnya macam tu, sebab tu kena diperdengarkan. Bila dah didengar maksudnya bunyinya fasih lah insya-Allah tuan-tuan. Yang ada mau sengit mulut kah? Sengit mulut lah, sengit lidah kah, apakah semua ya? Itu adalah kaedah saja tuan-tuan, kaedah bagaimana kita nak membacanya. Okey. Dan satu lagi adalah ya, alhamdulillah, mana ain ala Kalau kita tengok dari segi makhraj huruf ain ni duduknya di halqum tu ya. Makhraj dia bermula alamin, bukan di hidung ya, bukan alam, alhamdulillahi rabbil alamin, bukan di hidung, tetapi di halqum. Itu makhraj ini. Makhraj maknanya tempat keluar dia itu di sini, di halqum tuan-tuan ya. Itulah kita alhamdulillah. Dia sebenarnya kalau nak sebut ni sampai satu malam pun kita cerita Al-Fatihah pun mesti habis. Tapi kita nak laju sikit. Ni tuan-tuan. Sekali lagi ada disclaimer kat depan tu, ini bukan kelas tajwid. Ada siapkan crawler lah kat depan ya. Bukan kelas tajwid. Okey tuan-tuan. Baik, seterusnya lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, kita sekali lagi saya katakan jangan kita membacanya dengan muncung. Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi macam sedap tuan-tuan, walau yang especially yang pandai tarannum kan. Tapi kita kena pastikan bahawa kita sebutnya dengan betul. Ar-Rahmanir Rahim. Tipis saja ra-nya ya. Rahim, bukan Rahim, tidak begitu. Okey, kemudian seterusnya bacaan dia ialah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ma juga sedikit disingitkanlah. Bacaan ni namanya mumayyalah tuan-tuan, maknanya ada disingit sedikitlah, bukan maliki yaumiddin. Kalau dah maliki itu buka lah mulut kita kan, jadi maliki yaumiddin. Dia sebenarnya kalau nak kita mengikut lahjah Arab memang kita kena bunyikan sedikit singit, maliki yaumiddin, tuan-tuan tengok sebab tu saya kata pengajian ni bukan pengajian tajwid. Mun tajwid saya nak tuan-tuan baca sekarang ni ikut saya. Tapi sebab kelas ni bukan pengajian tajwid. Ya, ada ustaz lain kelak buat. Jadi maknanya kita nak tuan-tuan baca, ustaz dengar begitu. Jadi saya hanya memaklumkan kepada tuan-tuan tentang sebutan-sebutan tersebut. Maliki Yaumiddin. Ada satu lagi tasydid dekat situ, ada sabdu tuan-tuan ya. Kena dibaca Maliki Yaumiddin, middin. Kemudian ma pun tidak terlalu panjang ya. Jangan dibaca terlalu panjang. Maliki Yaumiddin. Kefasihannya kalau kita nak baca tu maknanya Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh kerana dia ada sabdu di situ, tasydid, maka kita kena tahan dia sedikit. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ingat satu lagi tuan-tuan, huruf dal ya, budu. Jangan budu. Kalau iyyaka na'budu, yang ni dekat Kelantan saja dia ada tuan-tuan. Makan budu. Ni. Jadi tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Okey, satu lagi adalah nasta'in. Kalau kita di situ jangan dibaca nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, jadi jangan ada angin, sebab kita tahu sifat huruf dia nasta'in itu dia ada angin sikit, sofir, dia ada angin sedikit ya, sebutan itu. Maka kita kena sebut dia dengan sebutan yang betul lah ya. Sifat huruf sin tu dia memang dia ada desiran angin, tetapi tidaklah selalu bunyi terlalu kuat ya. Maknanya nasta'in. Dan kemudian satu lagi adalah huruf ta huruf ta pun sama juga. Jadi tuan-tuan, ini huruf ta. Nak mudah ta ni tuan-tuan,
Cuba letak tapak tangan di depan mulut tuan-tuan. Bila sebut ta ta, ta ta, maknanya kalau ada ta ta, ada sikit angin keluar, ada rasa angin, hembusan angin tu, maka itu pun sudah betul lah maksudnya. Jangan dibunyikan lebih-lebih Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Oh, bunyi Mat Saleh sikit bunyi kata. Bunyi Arab ke bunyi Mat Saleh? Saya tahu jugalah bunyi macam ni kan. Ta'in, ada bunyi, ada angin terlebih sangat tuan-tuan ya. Gitu. Maka kita kena bunyikan dia nasta'in, nas ta huruf ta ya, ta'in. Okey tuan-tuan ya. Dia itulah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya, alif mati baris bawah ya tuan-tuan, baris bawah bukan Kalau jadi jebat, aku dah lama tunggu kat bawah. Itu bukan. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, maka kena membacakan dia. Ihdinas siratal na dia tipis. Ihdinas, yang tebalnya shad. Ya, shad tu ditebalkan. Sekali lagi ni tuan-tuan, ni bukan kelas pengajian tajwid. Saya takut orang ingat saya ngajar tajwid malam ni. Bukan ya, bukan. Saya tak ngajar tajwid tuan-tuan. Saya tak ngajar juga tahsinul Quran, bukan. Ini kita nak sebutan itu supaya kita faham tentang sebutan-sebutan yang kita baca di dalam solat adalah sebutan yang betul. Ya, sebutan yang betul. Maka sebab itu kita membuat sedikit semakan. Nanti nak semak, suruh Ustaz Said semak. Itu tugas dia lah. Jadi insyaAllah di ihdinas siratal mustaqim, siratal tipis sahaja ta, siratal tebalkan sikit ta tapi lamnya tipis, siratal lam tipis. Sebab macam mana nak bunyikan tal supaya dia dapat tipis, kena senyum sikit bila nyebut siratal. Tapi janganlah time kita baca siratal senyum gitu. Time semayang senyum-senyum, apa hal senyum-senyum? Dia maknanya itu satu isyarat sajalah tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita nak jadi dia bunyinya macam betul, maka begitulah kita membunyikannya. Jadi ihdinas, bukan ihdinas. Ada orang dia baca ihdinas syiratal, ihdinas syiratal. Jadi dah bunyi pun dah lain tuan-tuan. Jadi ihdinas syiratal muslim. Dan satu lagi adalah yang last, siratal ladzina an'amta alaihim ta. Sekali lagi huruf ta. Ya, jangan dilepas sangat anginnya. Kalau lepas sangat angin dia macam ta ya pancit. Tuan-tuan ya. Jadi tak naklah bunyinya ta ya pancit. Sebab kita tak mahu ta yang pancit. Kita nak ta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walam. Okey, untuk ayat yang seterusnya ghairil bukan gha. Ada sedikit singit juga. Ghairil maghdubi alaihim walam dhalin. Ya, huruf jadi huruf tebal tuan-tuan ya. Maka kita kena sebut sikit. Dan huruf dhat itu kita tahu huruf dhat itu dia tebal. Dia sifat dia istitalah, maknanya kalau dia ada sabdu pula di situ dia kena ditahan sedikit bunyinya. Ya, walam dhalin gitu ya, tuan-tuan. Oh, 1 minit lagi. Okey, dah habislah sampai walam dhalin dah habis kan. Tapi tuan-tuan perasan tak bahawa surah Fatihah dia setiap ayat berhujung dengan nun dan berhujung dengan mim dan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nun. Okey, tuan-tuan. Itulah antara sebutan-sebutannya tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaatlah insya-Allah. Sekali lagi crawler di sini bukan kelas pengajian tajwid. Okey tuan-tuan. Insya-Allah ini zikir-zikir sebutan-sebutan. Mudah-mudahan kita memperbaikinya insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.